Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, jumpa lagi kita di channel Nursamila Samsudin. Hari ini saya nak berbual santai tentang dunia penulisan. Saya ada membaca satu artikel tentang habits seorang penulis yang berjaya. Apakah 5 habits bagi seorang penulis yang berjaya itu? Okey, yang pertama, di dalam Writers Relief ini, dia mengatakan bahawa seorang penulis yang berjaya memerlukan jadual. Kita sebagai penulis, pertama-tama sekali adalah kita kena memahami rutin harian kita. Kita boleh melihat di mana senggang masa kita, di mana waktu sibuk kita, pada waktu bila mood menulis kita itu paling aktif. Okey, mungkin pada saya sendiri, untuk menjana idea adalah pada bila-bila masa, tetapi untuk mood membina ayat, saya lebih memilih waktu malam, iaitu sekitar jam 12 hingga 2 pagi. Itu jadual waktu yang fit dengan kehidupan saya. Itu waktu saya. Mungkin anda dapat memilih waktu anda sendiri, iaitu waktu senggang anda dan waktu anda rasa aktif untuk mendapatkan idea. Okey, yang kedua, apakah habits bagi seorang penulis yang berjaya? Membaca adalah salah satu habits atau tabiat yang sangat bagus bagi seorang penulis. Kita memang kena membaca. Sebagai seorang penulis, tabiat ataupun boleh dikatakan membaca dan menulis itu pair, dia macam kembar. Tak boleh tidak seorang penulis kena suka membaca. Okey, dan di dalam artikel ini menekankan bahawa kita tak boleh membaca hanya genre yang kita suka sahaja. Okey, kita kena membaca pelbagai genre. Sama kalau kita menulis cerita thriller, kita mungkin perlu juga membaca genre fantasi, romance, horror. Dia seorang penulis banyak membaca dari pelbagai genre, dia akan menemui perkataan-perkataan yang berbeza. Sebab kalau dia baca genre dia sahaja, maka dia punya words ataupun kosakata dia benda yang sama. Tapi kalau dia cuba bidang lain, pembacaan yang berbeza, dia akan menambah kosakata. Dengan itu dia boleh membina ayat dengan lebih cantik lagi. Sebab kadang-kadang bila kita menulis ni, kita hilang words. Kita kata, apa perkataan ni, apa perkataan yang sesuai atau fit dengan paragraf ni. Selalu macam tu. Okey, habits yang ketiga yang digariskan di dalam artikel oleh Writers Relief ini adalah, kata seorang penulis yang berjaya perlu ada goals. Bila kata dengan goals ni, maksudnya kita kena berfikir bila kita nak siap manuskrip kita itu. Dan masa itu semuanya perlu realistik. Untuk mencapai realistic goal, kita kena senaraikan kerja-kerja kita, sama ada kerja hakiki atau kerja penulisan, dan kita pecahkan kepada yang kecil-kecil. Kalau penulisan daripada 100,000 patah perkataan, kita cuba target dulu untuk satu hari. Jangan letak tempoh bulan ke atau minggu ke, letak satu hari. Kita cuba dalam satu hari, kita uji diri kita berapa patah perkataan yang mampu kita tulis, dan adakah boleh konsisten untuk setiap hari dilakukan perkara itu. Okay, kita uji dulu, dan bila kita dah buat banyak kali dan kita tahu kemampuan diri kita, maka kita tetapkan matlamat kita, realistic goal. Okey, apakah poin keempat yang menjadikan seorang penulis itu sebagai seorang penulis yang berjaya? Di dalam artikel ini mengatakan bahawa workplace, tempat kita menulis itu mampu mempengaruhi mood menulis kita dan menghadirkan idea yang lebih baik. Jadi kita kena cari satu tempat yang kita rasa bila kita berada di tempat tu, kita mampu menulis secara konsisten, mampu menulis dengan tenang, mampu menulis dengan baik. Saya telah setkan satu meja khas dalam bilik tidur saya. Meja yang saya letak banyak buku rujukan di tepi meja tu. Jadi bila pukul 12 malam, semua orang dah tidur dan suasana pun rasa tenang. Jadi saya duduk kat meja tu, saya menaip.
Okey, saya menaip dan alhamdulillah saya dah dapat satu feel yang sangat berbeza berbanding saya menaip di meja makan waktu siang atau di ruang tamu. Idea jadi lebih laju, ayat yang saya bina pun jadi lebih baik berbanding saya menaip kalang kabut mencuri masa di waktu siang. Okey, jadi saya fikir daripada saya curi-curi masa dekat ruang tamu untuk menaip, baik saya guna masa tu untuk membaca. Sebab bila membaca, kita tak perlu bina ayat, kita tak perlu fikir jauh ya. Kita cuma perlu baca, fahamkan. Kalau tak faham, kita catat nota dan mungkin boleh ulang baca pada bila-bila masa. Jadi masa untuk menulis saya tetapkan waktu malam di dalam bilik tidur saya, di meja kerja saya yang memang ada kerusi khas, ada meja khas. Pukul 12 malam, saya ambil masa 2 jam sehingga 2 pagi. Yang kelima, Writers Relief menyatakan bahawa sebagai seorang penulis yang berjaya, perlu join komuniti penulis. Sama ada kita mempunyai kawan-kawan penulis di sekeliling kita atau memang kita ada terlibat dengan sebuah komuniti yang sering membincangkan hal-hal penulisan secara serius. Okey, jadi bila kita berkawan-kawan dengan penulis lain, banyak maklumat ya yang kita tak pernah tahu kita boleh dapat. Malah kita boleh bertanya banyak perkara, dan kalau kita ada masalah, contoh ya, kebanyakan penulis menghadapi writer's block dan mereka mungkin boleh kongsikan cara mereka dan kita boleh cuba menggunakan cara mereka, tengok yang mana satu sesuai dengan kita. Okey, dan biasanya di dalam komuniti juga mereka membincangkan isu-isu semasa. Kalau kita tak bercampur dengan orang, kita tak tahu. Okey, dan menjadi penulis ni bukan sahaja kena tahu tentang penulisan, tetapi juga penerbitan. Malah kita juga kena tahu apa masalah-masalah undang-undang yang boleh mengaitkan seorang penulis. Tanpa kita menyertai kumpulan atau komuniti-komuniti penulis, kita akan jauh ketinggalan di belakang. Jadi memang 5 poin utama yang digariskan oleh Writers Relief untuk tabiat penulis yang berjaya ini memang sangat kena dan sangat komprehensif. Jadi saya berharap agar perkongsian ini membantu saya dan juga anda penulis-penulis yang lain untuk lebih konsisten ataupun nampak hala tuju sebagai penulis. Okey, dan sekiranya anda rasa video ini atau perkongsian ini sangat berguna dan memberi manfaat kepada anda, juga mungkin memberi manfaat kepada rakan-rakan anda yang tidak menontonnya, anda boleh like, anda boleh subscribe dan anda boleh kongsikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.